Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama dalam kelas pengajian kitab Al-Idah fi Ulum Al-Balaghah, iaitu kelas yang akan mengupas tentang ilmu balaghah ataupun retorik Arab, Al-Balaghatul Arabiyah, retorik Arab, yang mana kitab ni dikarang oleh salah seorang daripada ulama yang sangat-sangat masyhur dan jasa dia besarlah di dalam ilmu ni, iaitu Al-Khatib Al-Qazwini. Jadi malam ni kita bersiaran dalam halaqah kedua. Kelas kita ni insya-Allah setiap Rabu malam pukul 9.30. Dan saya akan baca buku Al-Idah fi Ulumil Balaghah. Okay. Baik, kita mungkin boleh kita tunggu sekejap dalam setengah minit ke seminit ke, sementara menantikan mungkin sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar kami ke sekarang ni on the way. Okay. Dan sambil tu saya nak sebut secara sepintas lalulah apa yang kita dah sentuh pada minggu lepas. Di mana pada minggu lepas kira mukaddimah lah, dia siri yang pertama, halaqah yang pertama di mukaddimah, dan saya cerita tentang, kalau panjangnya saya ingat tentang sejarah perkembangan ilmu balaghah. Dan video yang saya ada video yang saya upload di Facebook, boleh cari, kata kunci dia sejarah perkembangan balaghah Arab, macam tu dah. Lebih kurang dalam 30 minit saya kerak daripada kuliah yang minggu lepas selama sejam lebih tu, khusus kepada sejarah pengajian, sejarah perkembangan ilmu balaghah saja. Boleh ada di YouTube, boleh cari. Okay. Dan pada minggu lepas juga saya sebut tentang ta'rif al-balaghah. Okay, tapi di hujung-hujung dah saya sebut. Jadi hari ini, insyaAllah malam ni, lepas ni saya akan ulang balik lah. Saya bagi satu ringkasan, zubdah, khulasah. Okay, apa maksud balaghah. Kemudian malam ni juga saya berhasrat untuk, kalau bolehlah kita sempatlah baca sedikit tentang ilmu bayan, sebab kita punya halaqah kita ni, kelas kita ni sebenarnya khusus kepada ilmu bayan, kan? Kita tahu dah bahawa ilmu balaghah ni dia terbagi kepada tiga. Satu ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badian. Okay. Jadi kelas kita ni saya akan fokus kepada ilmu bayan saja, ilmu bayan saja. Okay. Baik. Okey, Ustaz Fakhrul. Okey, ahlan Ustaz Fakhrul. Muka surat berapa macam ni? Sekarang ni selepas saya nak sebut sedikit ada tentang sambung minggu lepas sikit. Lepas tu saya akan buka teks lah. Saya akan tunjuk teks. Okey. Muka surat berapa minggu lepas ni dah. Okey. Boleh dah, Ustaz? Baik. Baik, kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lepas saya dah sebut tentang maksud balaghah. Maksud balaghah. Maksudnya apabila kita sebut
balaghah ataupun kita kata balaghah ni apa, maka di sana kita kena faham bahawa balaghah Arab ni, ini dalam konteks balaghah Arab balaghah Arab ni merupakan apa kita kata, dia ada beberapa elemen kan, dia ada beberapa elemen. Dia ada orang yang bercakap, ada pihak yang akan terima percakapan kita tu yang kita panggil mukhatab. Lepas tu daripada kita ni akan keluar kalam, okey. Dan di dalam kalam tu ada kalimat, kalimat-kalimat yang membentuk kalam tu. Okey. Kemudian orang yang menerima tu, al-mukhatab tu ataupun al-mutalaqi tu, orang yang terima maklumat daripada kita tu, dengar ayat kita kan, dia ada akal untuk dia faham. Lepas tu dia ada hati untuk dia terkesan dengan kata-kata kita tu, dan mereka tu pula ada level-level. Sebab apa? Sebab kata-kata ataupun kalam untuk budak-budak tidak sama dengan untuk pelajar universiti contohnya. Untuk remaja tidak sama dengan untuk orang-orang tua-tua dan sebagainya kan. Right? Jadi semua tu elemen-elemen yang memainkan peranan lah di dalam kita nak faham balaghah. Jadi secara ringkasnya kalau orang tanya kita, balaghah ni apa? Apa benda balaghah ni? Apa dia agak balaghah ni? Mudah je. Okey, balaghah ni ialah apabila kita bercakap dan yang kita nak sampaikan tu, yang keluar daripada diri kita tu, kita nak sapa pada orang tu, dia memang sapa maksud dia faham. Okey dah. Itu kira dah balaghah tu, kira dah sapa dah tu. Sebab balaghah ni dia ambil dari segi lughatan, dari segi bahasa kan, maksud dia sapa, al-wusul. So kalau kita catch tak, orang tu dengar, lepas tu dia pun faham, lepas tu kira dah balaghah dah tu. Dah sapa maksud dah tu. Lepas tu hak asah kita kata kita nak pakai balaghah. Cuma ada cuma lah. Tetapi okey, secara khususnya, secara kita kata dalam pengajian ni lah, akademiknya, dia di sana ada unsur lain lagi. Dia ada unsur tambahan dia, iaitu dia tu bila kita dengar ayat tu, dia macam dia comel lah, ayat tu sedap. Lepas tu ayat tu dia ada unsur al-jamal. Sebab tu kalau kita tengok dalam ta'rif ulama ni, ulama yang mutaakhirin ni, dia memasukkan unsur al-jamal fil kalam tu yang boleh at-ta'thir, yang boleh memberi kesan kepada pendengar. Pendengar tu akan terkesan. Kalau lagu tu, waktu memang kita kata ayat dia tu kira balaghah tu tinggi lah. Tinggi dah tu. Okay. Dan ayat kita tu pula tally dengan pendengar tu. Budak sesuai dengan budak tu, sesuai dengan orang tua ke, sesuai dengan remaja ke, orang puang ke, tak kisahlah. Maknanya kalau kita cakap dengan golongan ni, ayat kita tu sesuai dengan dia, tally, dia faham. Lepas tu pula bukan setakat tu, masya-Allah, dia ada pula jamaliyat, benda-benda comel dalam ayat kita tu. Apa benda-benda comel tu? Balaghah yang tengok, contohnya kalau kita guna kiasan, bahasa kiasan, kita guna peribahasa, kita guna orang nak kata kinayah, kita guna tashbih, perumpamaan. Tak? Maka dia akan martabak ataupun marhalah ataupun level dia tu masya-Allah tinggi dah, berbanding dengan ayat-ayat biasa tu tak. Okey, sebab ayat tu apabila dia ada al-jamal tu, dia akan memberi kesan kepada orang yang mendengar. Okay. So saya harap isu mafhum ataupun maksud balaghah ni saya rasa boleh faham dah, insya-Allah. Okey. Berkait dengan maksud balaghah ni, saya nak sebut satu poin lah, iaitu saya katakan tadi yang ayat yang nak mencapai tahap balaghah tu, kita kata ialah ayat tu dia mesti jelas, dia mesti terang, dia tak bolong. Betul kan? Tak. Baik.
Jadi kalaulah ayat tu dia jelas dan dia terang, mana ayat tu kita kata fasih lah, fasih. Dia terang, dia jelas, kita dengar pun masya-Allah, okey lah, hingga menyebabkan kita faham kan, sebab dia jelas, terang, dok bolok, sesuai dengan level kita. Tak, perkataan kalau dia guna tu pun sesuai, clear, crystal clear. Tak, okey. Maka di sana sekiranya maksud sayanya maknanya sekiranya perkataan tu dia tidak jelas, tidak terang, betul kan? Tidak fasih. Maka perkataan tu ataupun ayat tu dia tidak orang panggil tidak ada balaghah lah, tidak ada balaghah. Sebab apa? Sebab maksud tu tidak akan sampai. Maksud tidak akan sampai. Jadi di dalam pengajian ilmu balaghah ni, kalau kita buka kitab-kitab balaghah, di bahagian depan-depan biasanya, di bahagian depan sebelum dia masuk pada ilmu ma'ani ke ilmu bayan ke, dia akan cerita dulu sedikit tentang dia akan mari beberapa contoh ayat-ayat ataupun kalimah yang mana tidak fasih lah, tidak sampai pada tahap balaghah tu, yang menyebabkan kalau orang dengar tu tidak faham. Maknanya kalau kalam tu dia ada kalimah tu ataupun susunan dia dan sebagainya, menyebabkan orang tak faham. So dia punya kalam tu tak ada balaghah lah, tak capai tahap balaghah yang sepatutnya lah. Okey. Baik. Saya tak kata dalam kitab dia sebut banyak, tapi saya malam ni saya nak sebut hanya dalam 3-4 gitu je dah. Okey, contoh. Dan contoh-contoh yang saya akan sebut lepas ni memang contoh-contoh yang masyhur lah. Orang-orang yang biasa belajar balaghah dah sebelum ni, dia akan tahu dan akan ingat kepada contoh-contoh ni. Okey. Dan yang pertama ada antara contoh ayat yang kita kata tidak cukup syarat, ialah apabila kalimah yang dia guna tu, kalimah tu dia susah nak sebut. Okey, boleh tak Ustaz Fauzi tolong saya share sini teks daripada Al-Qazwini ni. Okay, nanti Ustaz Fauzi tolong boleh Ustaz Fauzi? Ustaz Fauzi tolong kedepankan dia punya tu dia. Okey. Yang ni saya harap sahabat-sahabat, pelajar-pelajar boleh nampak boleh tengok Okey, teks ni. Baik. Cuba tengok yang ni. Okey. Contoh ni. Okay, saya highlight ni kan. Ni. Ni. Okey. Dengan saya baca dah. Okey, saya kata, dia kata taraktuha tar'al hukum. Taraktuha tar'al hukum. Jadi poin dia apa sini? Sini kalimah al-hukum tu, kalimah tu dia susah nak sebut. Bila susah nak sebut, dia ada makna. Hukum ni dia sejenis pokok lah yang yang dimakan, makanan kepada naqah. Naqah ni unta lah. Dia ayat ni disebut oleh Arab Badui, orang Badui. Zaman dulu lah. Bila orang tanya dia, dah mana untamu? Dia kata aku tinggal, dia duduk meragu hukum. Pokok tu. Pokok hukum. Lagu mana pokok hukum ni? Wallahu a'lam, saya pun tak pasti. Cuba Google lah kalau ada lagu mana. Tak. Jadi sebutan dia tu hukum. Jadi hukum ni dia susah nak sebut. Hak ni dia panggil at-tanafur. At-tanafur. Dia kalimah tu sendiri. Ayat taraktuha tar'an tu tak ada masalah. Tapi hukum tu dia susah nak sebut. Maka tu dia panggil at-thiqal 'ala lisan wa usrun nutqi biha. Nampak nah? Ini satu contoh. Taraktuha tar'al hukum. Ada tak dalam bahasa Melayu kita satu perkataan yang kita memang susah nak sebut? Kalau ada, maka hak itulah kita kata kalimah tu tidak fasih, maka dia tidak kriteria balaghah tu tak tercapai. Sebab adanya kalimah yang tidak fasih. Okey, boleh. Satu lagi contoh yang masyhur adalah ni, yang kalimah ni. Kalimah mustashzir ni.
mustashrik. Di dalam syair Umru'ul Qais. Tengok dalam syair Umru'ul Qais. Okey. Tengok ni syair dia ni. Dia kata ghadairuhu mustashziratun ilal ula. Okey. Ghadair ni dia apa? Ni dia punya sekarang ni penyair ni dia nak taswir, nak gambarkan rambut awet dia tu comel. Ghadair ni dia punya ni kalau kita kat orang lelaki ni bojeng lah, mana hok rambut hok atas ni. Okey. Dia polah-polah tu. Kalau tahun 60 dulu macam Matterhorn tu tak? Tak ada. Kalau budak-budak zaman sekarang mungkin kan? Kalau zaman-zaman dulu rambut style Matterhorn tahun 60 dulu rambut hok yang polah ke atas comel pada zaman tu lah, zaman sekarang tak apalah. Nak suruh nampak apa gambaran rambut tu. Lepas tu dia pula mustashziratun. Mustashzirat ni dia murtafi'at, naik ilal ula, ke atas rambut tu. Okey. Baik. Mungkin kategori rambut lagu tu pada masa ni zaman jahiliah ni. Comel lah kot tak apa. Cumanya dari segi balaghah dia tengok sini kalimah mustashziratun. Mustashziratun tu sebenarnya di sana ada kalimah lain yang sama makna dengan dia, iaitu murtafi'at. Murtafi'at apa? Tinggi, naik ke atas. Murtafi'at. Naik ataupun tinggi. Tapi sini penyair dia guna mustashziratun. Kenapa dia tak guna murtafi'at? Sebab mungkin disebabkan oleh wazan ataupun bahar bait syair tu. Okey. Maka dia guna mustashzirat. Kalimah ni memang ada dalam bahasa Arab, ada dalam kamus. Cumanya dia ni artikel, dia nak sebut tu susah. Tapi tahap kesusahan nak sebut tu tak sama dengan hok tadi. Nampak? Tapi dia masih lagi dalam kategori dia susah nak sebut. Sebab dalam bahasa Arab ni bila dia ada sin, lepas tu ada shin, lepas tu ada zai, ada kategori dia macam dia susah sikit nak sebut. Nampak? Maka kalimah ni dengan sebab dia ada sin ni, maka dia tidak fasih kalimah ni, maka ayat ni dia tidak comply dengan kriteria balaghah Arab. Nampak Ini contoh yang kedua. Baik. Contoh yang ketiga, ni yang masyhur lah ni dah. Saya ingat yang ni pelajar-pelajar kita kena ngapal ni ayat ni. Ni bawah ni. Yang ni dia panggil gharabah. Kalau tadi dia panggil tanafur. Tanafur al-kalimah. Maknanya kalimah tu susah nak sebut. Tapi yang ni gharabah. Kalau dalam ayat kita tu ada satu kalimah yang gharabah ni. Ni gharabah. Apa makna gharabah ni? Gharabah ni makna dia gharabah ni makna ayat tu. Kita nak tahu makna dia tu, kita kena rujuk dalam kamus, dalam kitab bahasa, fi kutubil lughah al-mabsutah. Kena pergi korek, cari dalam kitab nak tahu makna dia. Sebab apa? Sebab orang tak guna dah mungkin ayat tu. Mungkin ayat tu orang-orang lama guna ataupun pakar-pakar bahasa je guna. Orang-orang sekarang ni tak dah. Generasi Z, X, Y, Z, Alpha ni tak guna dah. Orang lama-lama dulu guna tak. Mungkin kalimah tu dia boleh jadi al-gharabah sebab orang tak tahu makna dia. Nampak tak? Kalau ada kalimah lagu tu maka ayat kita tu tidak balaghah. Baik, ni contoh paling masyhur dah. Okey. Contoh ni ayat ni diriwayatkan daripada seorang ulama nahwu, nama dia Isa ibn Umar. Isa ibn Umar ni dia level dia ni kan, ni level tu guru besar lah ni, sebab dia ni Isa bin Umar ni walaupun tak ada sebutir pun kitab hak dia karang sampai pada kita, walaupun dalam sejarah, dalam bibliografi kisah hidup dia, kita boleh baca bibliografi hidup dia ni, kisah hidup dia ni dalam kitab masyhur kitab tu Wafayatul A'yan. Boleh baca dalam kitab Wafayatul A'yan karangan Ibnu Khallikan. Kitab tu dia ada dalam 8 jilid lah. Kita boleh download dekat internet, ada download dia. Tarik je tahmil Wafayatul A'yan, dia ada 8 jilid. Di dalam tu ada bibliografi ulama-ulama. Ramai. Ada 800 ulama yang dia tulis riwayat hidup dia. Salah seorangnya adalah Isa ibn Umar. Okay.
Ingat dah Wafayatul Ayan tu karangan Ibnu Khallikan. Baca molek dia. Dia boleh baca Khallikan, boleh baca Khalkan, boleh baca Khillikan. Biasa asal Khallikan tu asal dua patah kalimah, dua kalimah, dua patah perkataan. Satu khalli, satu lagi kan, kana. Sebab Ibnu Khallikan ni, dia kalau dia bercakap, dia suka sangat sebut kana waladi, kana jadi, ayah aku dulu, tok aku dulu. Dia biasa sebut gitu. Dia selalu guna kalimah kana. Maka orang pun kata, orang kata ke dia khallikan. Khalli ni maknanya tinggal, buang. Khalli, buangkan. Akhirnya masyhur nama dia jadi Ibnu Khallikan. Tapi ada orang baca Ibnu Khillikan, ada yang baca Ibnu Khalqan. Okey, tak apalah. Itu maklumat tambahan dia. Jadi, Ibnu Khallikan cerita yang Isa bin Omar ni, dia ni saya sebutkan tadi, dia ulama besar sebab dia mati tahun 149 Hijrah. 149 Hijrah ni, Imam Abu Hanifah mati pada tahun 150 Hijrah. Imam Ash-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Jadi Isa bin Omar ni, dia kalau kita di zaman salaf, kurun yang kedua. Dan dia ni saya katakan kenapa dia ni ulama besar, sebab dia adalah tok guru kepada Al-Khalil dan juga kepada Sibawai. Sehingga kan ada riwayat yang mengatakan buku Sibawai, Al-Kitab tu, kitab Sibawai tu yang nama dia Al-Kitab tu adalah dia karang tu ilmu yang dia dapat ilmu tu daripada Al-Khalil dan juga daripada Isa bin Umar. Ni. Jadi Isa bin Umar ni tok guru kepada Sibawai juga dan tok guru kepada tok guru dia Al-Khalil. Okey. Sebab tu saya katakan kenapa Isa bin Umar ni memang dia hebat. Dan malangnya tak ada satu pun buku yang dia karang. Dia karang beberapa buah buku tapi tidak sampai pada kita. Itu disebut oleh Ibnul Ambari dia sebut. Walaupun tak sampai, tapi walaupun tidak sampai kitab dia kepada kita, tapi ilmu dia tu sampai antaranya melalui Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Sibawai dalam Al-Kitab. Sampai juga ke kita ilmu dia. Okey. Jadi tu tentang Isa bin Omar. Jadi Isa bin Omar An-Nahwi ni satu hari, dia jatuh daripada keldai dia. Dan dia ni terkenal sebagai orang yang suka ucap benda-benda yang guna ayat-ayat yang kadang-kadang orang tak faham. Ayat tu ada dalam bahasa Arab tapi orang tak tahu makna dia sebab apa? Sebab ayat tu kalimah tu adalah kalimah yang gharibah. Dia selalu guna kalimah yang gharibah. Okay. Baiklah, contoh di sini dia jatuh daripada himar, daripada kedai dia. Maka fajtama'a alaihin nas. Maka bila jatuh, orang pun pakat dihumul. Maka dia pun sebut ayat ni. Ayat ni memang masyhur dah. Memang sepatutnya dah orang belajar bahasa Arab ni ngapa ayat ni. Dia kata apa? Dia kata malakum takaktum alayya katakkuikum ala zi jinnah. Ifranqi'u anni. Baca kena baca betul dah. Jangan baca ifranqa'u, baca ifranqi'u. Sebab dia fi'il amar. Tengok dah. Malakum takaktum alayya katakkuikum ala zi jinnah. Itu satu riwayat saya hafal lah. Tapi sini malakum takaktum alayya takakkuakum ala zi jinnah. Sini dia baca bari atas takakkuakum sebab sini ni dia jadi maf'ul apa ni? Maf'ul mutlak ni. Maf'ul mutlak li bayanin naw. Li bayanin naw. Okey. Tapi hak usia yang saya hafal daripada sekolah lagi malakum takaktum alayya katakkuikum ala zi jinnah. Ifranqi'u anni. Okey. Apa maksud dia? Ayat ni kalau kita guna perkataan hak biasa-biasa yang tidak gharib, mudah je. Kita tengok terjemahan dia. Bukan terjemahan, mana kalau kita tukar dia punya kalimah tu, kita ambil kalimah-kalimah yang kita biasa guna. Tengok mudah je. Malakum ijtama'tum alayya kajtima'ikum ala majnunin tanahau anni idhabu anni. Itu je maksud dia. Kenapa kamu takaktum ai ijtama'tum? Apa muduk khumu aku ni? Dia jatuhkan orang khumu dah. Dia pun sebab dia ni tok guru pakar bahasa, dia pun kata apa muduk khumu ni? Dia kata
Macam muduk khumum ala di jinnah. Apa dia? Di jinnah ni Majnun kan? Maknanya orang gila. Bapa muduk khumum aku ni macam muduk khumum orang gila. Ifranqi'u anni. Gigi. Tanahau. Izhabu. Gigi. Bambu. Gigi. Bersurai. Dismiss. Ifranqi'u anni. Gigi. Apa tak? Okey, zi jinnah tu sahibu jinnah. Zi jinnah sahibi jinnah. Jinnah tu apa? Jinnah tu jin lah. Sebab orang Arab ni bukan mungkin bangsa lain kot. Jugalah, saya tahulah orang Melayu kita. Kadang orang yang gila tu sebenarnya dia tu ada gangguan jin. Maka zi jinnah tu maknanya dia tu ada jin. Jinnah tu bukan jin puan tu. Dia jin tu, mana kalau seekor jin, jinnah. Kalau jinnun tu jin, ismul jinsi dah. Okey. Jadi zi jinnah juga mudah ringkas kita nak faham Majnun lah, Majnun. Dah? Boleh. Okey, saya harap boleh faham dah. Lepas ni kalau ingat ayat Isa bin Umar An-Nahwi ni, saya harap boleh faham. Okey, Ustaz Ahmad Zaki kata version buku 3 Dr. B, Dr. Fa'ah. Okey, kena sebut tu guru kita. Dia terguna kah. Betul lah. Sebab masa saya belajar dulu pun dengan dia pun, habis sebut Dr. Pak pun. Okey, masa sekolah kita belajar dah dulu kan, masa STU. Bila saya pergi ke Fakulti Bahasa tu, pergi ke Syu'bah Lughah tu, kita jumpa pula ayat ni. Sebetulnya diguna kata ku ikum. Okey. Terima kasih Ustaz Zaki. Okay. So saya nak supaya pelajar-pelajar yang dengar huraian saya tadi, lepas ni crystal clear tentang ayat Isa ibn Umar An-Nahwi. Kalau ditakdirkan mengajar di sekolah ke, saya harap boleh cerita kepada pelajar-pelajar macam saya cerita tadi. Apa maksud dia dan gharabah dia duduk kat mana, boleh supaya clear. Baik. So sini rekas ceritanya kenapa ayat ni kira tidak balaghah. Tidak fasih, tidak balaghah. Sebab apa? Sebab dia guna kalimah yang gharibah, iaitu takakka'a dengan ifranqa'a. Baik. Lepas tu, selain daripada ni, ada dua lagi saya nak sebut. Dalam ni ada banyak tapi saya tak baca semualah. Saya baca benda yang tak payah huraian tu panjang sangat. Lepas tu dia mudah kita ingatlah. Baki lagi tu kena baca sendirilah. Okey, kalau tadi dia melibatkan kalimah dah. Di sana sekiranya dia ni melibatkan apa ni, dia panggil melibatkan kalimah gabungan di antara kalimah-kalimah. Dia panggil apa? Ni dha'fu ta'lif ni ayat ni. Okey. Dha'fu ta'lif ni. Ada contoh ni. Okey. Sekiranya kalimah tu dia dia tidak gharibah, kalimah tu tak ada tanafud kan. Tetapi kalimah tu bila dia duduk dalam ayat, dia punya ta'lif, dia punya susunan ayat tu dia dha'f, lemah. Bagaimana lemah tu, cuba tengok dah. Yang ini contoh ini. Contoh daraba ghulamuhu Zaidan. Okey, contoh ni. Daraba ghulamuhu Zaidan. Kalau kita terjemah contoh ni, gulam tu, darabah tu katak buku gulam tu budak lah. Budak ni bukan anak ni, gulam ni orang Arab ni maknanya apa? Hamba dia lah, hamba budak dia. Kalau abdun tu dia dah dewasa dah, orang tua dah. Tapi kalau gulam ni hamba budak. Okey. So Zaid ni dia ada hamba budak. So hamba budak dia tu katak dia, pukul dia. Jadi hambanya telah pukul Zaid. Maksudnya sini tak tengok gulamuhu, hu tu dhamir tu dia balik kepada hak kediam Zaidan. Apa? Bila susun gitu dia panggil dha'f, lemah. Okey. Baik. Hak sepatutnya, hak yang kuat, hak betulnya sepatutnya kita kata Zaidun daraba gulamahu. Itu sepatutnya. Zaidun daraba gulamahu. Zaid pukul hamba budak dia. Tapi bila dia kata daraba gulamuhu Zaidan, ni ulama balaghah kata, bahkan ulama nahwu kata yang ini adalah lemah. Dia tak kata salah sebab dia ada khilaf. Bertengok tu kan dalam ayat selepas tu dia kata benda ni tak boleh di sisi jumhur, tapi ada yang kata tak apa, ya juz. Okey, dia buat mari inilah
buat mari syahid dia. Dia ada syahid dia. Syahid dia, dia kata boleh tu ni, jaza rabbuhu anni adiyabna hatimin. Ni kan. Dia gitulah dalam bahasa Arab kan, bila kita belajar, bila ada daripada, ada dalil lah kita kata. Ni dalil dia lah ni kan. Dalil bahasa ni antaranya syair kan. So, bila ada disebut di zaman jahiliyah, di zaman unsur al-ihtijaj, zaman yang kita boleh berhujah dengan bahan-bahan bahasa yang ada di zaman tu, maka kita tak boleh nak kata salah. Satu. Yang kedua, sekiranya ada kabilah Arab yang guna lurah tu, kaedah tu ke, maka kita tak boleh nak kata salah. Tak nak kata salah selalu tak boleh. Dia akan adalah situ khilaf dia. Contoh inilah orang kata kenapa daraba gulamuhu Zaidan. Walaupun jumhur ulama kata tak boleh, mumtani', tapi ada ulama yang kata boleh. Sebab dia berdalilkan kepada jaza rabbuhu an. Tengok, rabbuhu hu tu dia balik kepada Adi ibn Hatim. Maksud dia Tuhan Adi bin Hatim ni membalas kebaikanlah kepada Adi bin Hatim, sebab dia membalas bukan kebaikan, membalas dah. Sebab belakang tu jazal kilaba tu maksudnya benda tak molek. Tapi tak apalah, dia membalas dengan sebab benda yang dia buat pada aku. Ani tu dengan sebab dia buat pada aku, maka Allah Tuhan dia pun balas. Okay. So hu tu balik kepada Adi bin Hatim. Okay. Tapi jumhur kata hu ni sebenarnya hu ni bukan balik kepada Adi bin Hatim. Hu ni balik kepada al-jaza, kalimah al-jaza yang difaham dari fi'il jaza ni. Yang difaham daripada fi'il jaza ni, dalil dia pula, ni jumhur jawab ni. Dalil dia pula adalah ayat ni. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huwa ni dia balik kepada al-adlu yang duduk dalam i'dilu, dalam fi'il ni. Berlaku adil lah. Huwa, dia tu apa? Al-adlu, duduk dalam i'dilu tu aqrabu littaqwa. Lebih dekat dengan takwa. Tu jumhur jawab lah. Okey, tak apalah, kita bukan nak tengok kepada khilaf ni. Cuma saya nak sebut tu untuk maklumat tambahan. Cuma apabila ayat tu susunan dia lebih kurang macam ni, maka ni dia masuk bawah kategori dha'fi ta'lif. Kalimah daraba gulamuhu dengan Zaidan, okey, tapi bila dia disusun dalam satu ayat, bila dia susunan lagu ni, maka dia akan jadi lemah. Okey, maka tidak sapa balarah tu tak kena sini. Tidak fasih. Dia punya al-kalam tu tidak fasih, maknanya tak ada balarah lah. Okey. Contoh yang terakhir, contoh terakhir ni, ini menarik juga. Saya nak suruh sahabat-sahabat, pelajar-pelajar yang bersama dengan saya ni cuba sebut Boleh ke tak? Saya tak apa sebab saya dah berlatih dah. Okey. Yang ni dia panggil at-tanafur. Tadi kan kalimah apa? Yang huk tu kan. Huk tu dia kan susah sebut kan. Kalimah tu susah sebut. Sekarang ni dalam bait syair ni, dia kalimah tu okey je, mudah je disebut. Tetapi bila dia dalam susunan dia tu, bila dia gabung sama-sama dia tu, sebab dia dekat-dekat tu, huruf ba, huruf ra, menyebabkan kita nak sebut tu, kalau sekali sebut memang confirm salah. Cuba sebut, boleh baca tak? Saya berlatih dah, tapi berlatih pun kadang salah juga yang saya sebut dah. Wa qabru harbin bimakanin qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Betul tak? Wa qabru harbin bimakanin qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Betul tak sebut? Kalau orang pertama kali dengar, lepas tu dia pertama kali baca, lepas tu pertama kali dia sebut, bukan baca ginilah, sebut daripada ingatan dia. Kalau tak salah lidah dia tu memang hebat lah. Dia benda ni kan dalam bahasa Melayu ada ni. Cuba sebut. Apa? Gajah lalu lalang layu. Cuba sebut. Belik tak lidah? Gajah lalu lalang layu, 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 gajah lalu lalang layu. Boleh tak? Dia kena berlatih lah. Saya duk berlatih semua tak apalah kan. Kalau first time tu rasa macam belik kat lidah kan. Tekuku ke titik, tekuku ke titik, tekuku ke titik. Contoh dah tak? Maknanya kenapa dia panggil ayat ni, bait syair ni, wa qabru harbin bimakanin qafrin wa laisa qurba qabri harbin qabru. Kenapa dia ni tidak balarah? Tidak fasih ni kalam ni, sebab dia
susah kita nak sebut tu sebab huruf tu dia dekat-dekat, dia punya makhraj tu dia dekat-dekat. Sedangkan makna dia simple je. Makna dia wa qabru harbin, dan kubur harb tu ada seorang nama Harb. Katanya Harb ni adalah moyang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey. Katanya lah ada riwayat kata gitu. Wa qabru harbin, dan kubur Harb tu bimakanin qafrin, di tempat yang jauh. Qafrin ni tempat jin tendang lah, tempat yang la aisha fihi wala kala, la aisha fihi wala kala, tempat yang memang tak ada kehidupan, tak ada binatang, bahkan tak ada pun pada ragu tempat makanan binatang ternakan makan pun tak ada, tempat tandus, qafrin tu. So wa qabru harbin bimakanin qafrin. Lepas tu makanin qafrin tu dia syarah lagi, dia kata walaisa qurba qabri harbin qabru, dan tiada dekat dengan kubur Harb tu satu kubur pun tak, qabru maknanya satu kubur pun tak, satu kubur pun tak ada. Maknanya memang kubur dia seorang-seorang je situ. Dia tu dikebumikan jauh pada orang. So wa qabru harbin bimakanin qafrin walaisa qurba qabri harbin qabru. Berlatihlah kalau kita sebut itu, insya-Allah kalau kita sebut seumur tu dia apa kata? Dia tak salah lah kan. Okey, baik. Jadi saya ambil yang ni saja, saya sebut tadi 1, 2, 3, 4, 5 contoh yang saya sebut tadi. Nak tunjuknya ialah sekiranya benda-benda elemen-elemen ni ada di dalam ayat, maka dia akan menyebabkan ayat tu ataupun kalimah tu tidak fasih, maka tidak tercapailah kriteria balaghah tu. Sebab apa? Sebab orang tak akan faham. Bahkan tak ada kita panggil benda hok comel tu. Al-jamal tu tak ada. Okey. Baik. So saya rasa cukup setakat ni. Ni sebenarnya ni sambungan daripada minggu lepas ni. Ya. Iaitu tentang balaghah dan ta'arif dia. Lepas tu tentang fasahah ni, berkait dengan ilmu balaghah. Cuma pada minggu lepas saya tak sempat nak sebut. Jadi malam ni saya berada di sini untuk bahagian ni. So sekarang ni saya nak masuk ke ilmu bayan dah. Okey, ilmu bayan. Baik, setakat ni ada soalan tak? Ada nak tanya tak? Boleh, kalau ada nak tanya boleh tulis kat ruangan komen. Gini, saya nak pergi ke tu, lompat ke ilmu bayan. Ilmu bayan. Muka surat berapa ilmu bayan? Okey, saya turun bawah dulu. Ni ilmu ma'ani lagi tak? Okey, ini ilmu bayan. Okey. Ni ilmu ma'ani. Okey. Saya lupa nak tengok tadi apa dia muka surat berapa. Okey. Saya tengok di skrin dah pening dah. Okey, tengok tempat lain dulu. Ni al-majah akhir sini. Karena akhir sini al-fannu tsani fi ilmu bayan. Di muka surat 163 kan. Okey. 163. Baik. Saya sebutkan pada minggu lepas bahawa bacaan kita terhadap kitab ni saya tak akan baca semua. Saya akan ambil tebuk-tebuklah, lompat-lompat dah. Beliau saya rasa saya perlu baca je, saya baca. Yang hal lain tu saya tak baca tu tak baca lah. Tapi kalau ada soalan berkenaan dengan saya tak baca, boleh je nak tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya postpone. Okay? Baik. Sekarang kita masuk kepada al-fannu tsani fi ilmu bayan. Kenapa al-fannu tsani? Sebab al-fannu al-awwal ialah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ni beza dengan ilmu bayan ni. Ilmu ma'ani ni dia membicarakan tentang isnad, al-isnad. Isnad di antara mubtada khabar contohnya. Isnad di antara fa'il dengan fa'il contohnya. Lepas tu dia membicarakan tentang muta'alliqatil fa'il, benda-benda yang berkait dengan fa'il. Lepas tu dia membicarakan tentang al-faslu wal waslu, al-itnab wal musawat. Okey. Maknanya benda-benda yang Abdul Qahir sebut dulu, istilah Abdul Qahir ialah ma'ani an-nahw. Dan tu benda yang basic tu. Benda yang memang maksud saya ilmu ma'ani tu kena betul. Dia kena betul ilmu ma'ani dulu, barulah dia boleh mari ilmu bayan ni.
So kalau bahagian ilmu ma'ani tu salah, contohnya bahagian isnad pun salah, maka ilmu bayan tidak tu salah, maka dengan sendirinya ilmu bayan ni tidak, mana tak pakai lah. Kalau buat mari pun dia tak ada guna. Sebab apa? Sebab ilmu ma'ani tu pun dia salah. Nampak? Okey. Tak apalah. So apa benda ilmu bayan ni? Okay, kita tengok takrif dia. Okay, lepas tu kita tengok pembahagian dia. Okey. Okey, sebelum tu Ustaz Zaki tanya, okey, soalan, jika kita guna perkataan-perkataan atau cara susunan yang lebih kurang sama dengan ayat-ayat contoh tadi, dikira tak fasih ke Ustaz? Memang tak fasih. Dikira tidak fasih. Tidak fasih je. Dan sekiranya maknanya bila kata tak fasih juga, maknanya tidak tercapailah kriteria balaghah tu. Okey. Maaflah, saya pun teringat contoh-contoh dalam bahasa Melayu kita lah, balaghah Melayu. Okey. Saya pun tak sempat nak kumpul lah, nak cari, nak google, tu tak sempat. Okay. Tapi kalau ada, boleh tulis dekat komen dah. Okay. Iaitu contohnya dalam bahasa Melayu kita yang macam tadi, yang kita guna perkataan-perkataan yang gharib, dia punya susunan dia pun pelik, lemah, tidak ikut susunan yang biasa. Okay. Dan lain-lain lagi lah yang macam tadi dah. Okay. Kalau ada boleh share. Tapi ialah Ustaz Zaki, kalau memang kalau kita guna perkataan atau cara susunan yang lebih kurang dengan ayat-ayat contoh tadi, maka dikira tidak fasih. Betul lah. Okey. Baik. Balik semula sini kepada ta'rif ilmu bayan. Okay. Wahwa ilmun, kita baca bagi dulu dah. Abu Bakar Malik dah. Wa huwa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahidi biturukin mukhtalifatin fi wuduhid dalalati alaihi. Itu ta'rif dia, setakat tu ta'rif dia. Okey. Wa dalalatul lafzi itu dia. Okey. So ni ta'rif yang dikemukakan oleh Qazwini. Okay. So bila kita belajar buku Qazwini, maka kita fokus pada ta'rif dia ni sajalah. Okay, apa maksud dia? Okay. Dia kata ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahidi biturukin mukhtalifatin fi wuduhid dalalati alaihi. Okay. Ia merupakan suatu ilmu. Okey, ni ilmu mana? Okey, ilmu bayan ni suatu ilmu. Bila kita kata dia ilmu, maka dia sesuatu yang memang dia ada qawanin dia, ada kaedah wa qawaid dia, dia ada law dia, dia ada undang-undang dia, dia ada peraturan dia, dan dia ada qawaid dia yang dah established dah, yang tersendiri dan established dah, sehingga kan melayak dia tu dipanggil ilmu. Ilmu kan? Okay. Ilmun yu'rafu bihi, dengan ilmu tu kita akan tahu apa? Kita tengok. Dalam ni dia ada 3 elemen dalam ta'rif ni. Okay. Yang pertama, iradul ma'na al-wahidi. Dia ada makna, al-makna. Okay. Lepas tu dia ada biturukin mukhtalifah. Dia ada turuk. Turuk tu tariqah lah. Cara. Okay. Lepas tu dia ada fi wuduhid dalalati alaihi. Dia ada wuduh, wadih tu. Ad-dalalah alaihi tu wadih. So dia ada 3 elemen. Yang pertama makna, yang kedua cara, yang ketiga jelas. Okey. Nampak? Kalau ada ketiga-tiga elemen ni, maka itulah dia, kita kata kena dengan ta'rif ilmu bayan. Dan itulah dia ilmu bayan. Okey. Baik, kita tengok nombor 1 dulu. Iradul ma'na al-wahidi. Okey, kena faham sini dah. Al-ma'na ni bukannya makna al-kalimah, bukan. Contoh, asadun, apa maksud dia? Singa. Okey. Bahrun, apa maksud dia? Laut. Bukan tu maksud dia sini. Al-ma'na ni sini ni adalah apa yang terjemahan sesuatu dia? Suatu isu, suatu perkara, suatu konsep,
suatu maklumat yang kita nak sampaikan. Contoh kita nak cerita pasal keberanian, okey, keberanian. Ataupun kita nak kata bahawa Muhammad ni berani, tu makna tu. Al-makna, maknanya nak cerita pasal keberanian Muhammad. Dia satu isu situ, satu perkara, satu konsep. Tak, yang kita nak, tu maksud makna dah, bukan makna kalimah. Al-wahid tu satulah, mana al-makna al-wahid maknanya satu makna. Okey, makna satu makna tu, okey. Yang kita mana-mana satu makna, okey, yang kita nak sampaikan. Irad, mana kita nak sampaikan, nak bawa mari. Okey. So nak situ jangan keliru pasal al-makna. Pasal memang takut ada pelajar-pelajar kita keliru al-makna tu makna al-kalimah. Tidak. Waktu kalau makna al-kalimah tu dia terjemahan dia kan, maksud dia tu. Tapi sini ni dia adalah perkara tu. Contohnya awak nak bercakap tentang kejayaan. Okey, kejayaan. Okey. So macam mana awak nak cerita ke orang pasal kejayaan awak ni? Maka kejayaan awak tu adalah al-makna tu yang awak nak cerita. Okey. Kalau kehendak tu dia kurang tepat. Saif. Kurang tepat. Okey. Baik. Saya rasa boleh kiyah kot dengan contoh yang saya sebut tadi. Tak kira apa-apa benda yang satu perkara yang kita memang kita nak cerita pasal dia. Okey. Satu benda yang abstrak lah kot, yang abstrak. Okey. Boleh. Okey, baik. Jadi apabila makna tu, okey, kita cerita, kita buat mari, tapi biturukin mukhtalifah. Dia kena ada cara dia. Okey. Apa dia cara tu saya akan sebut lepas ni. Dengan cara makna tu kita buat mari, dengan kita buat mari dengan cara yang bermacam-macam. Tapi walaupun bermacam-macam, tapi dia ada kategori dia tu. Okey. Lepas tu pula, bukan setakat tu, dia kena ada wuduhid dalalati alaihi. Okey. Alaihi, hi tu dia balik kepada al-makna. Lepas tu wuduhid dalalah, makna lafaz yang kita guna tu, yang kita bawa mari tu, yang membawa makna tu, lafaz-lafaz tu, membawa makna yang kita nak sampaikan melalui cara yang kita pilih tu, dan cara-cara hak banyak tu, cara hak kita pilih tu, dia wudu, dia jelas. Bila pendengar-dengar tu, okey jelas. Kena dengan benda cara hak dia guna tu, makna yang dia nak sampaikan tu sampai dengan jelas melalui cara yang dia guna. Okey. Boleh. Ginilah mudah dah. Waktu tu apa ni nak hurai tarikh dekat. Okey, kalau awak mari contoh mudahlah. Okey. Contoh dia gini. Awak tengok yang kawan awak ni memang beranilah beranilah dia dah. Memang beranilah. Berani tu lebih pada singa. Dia satu isu juga dah. Bukan satu isu lah, satu benda juga yang kadang ada. Orang Arab ni kalau berani-berani tu kan dia umpamakan macam apa? Macam singa dah. Seorang lelaki yang berani. Itu budaya Arab. Kalau Melayu kita apa? Dalam budaya Melayu kita orang berani tu macam singa tu. Sila tulis di ruangan komen. Okey, tak tahu wallahu a'lam. Okey. Biasa kan kita duk mengajar, kita belajar hak budaya Arab. Kita belajar daripada orang Arab. Tak? Okey, biasa daripada dulu lagi, daripada sekolah lagi. Okey, kalau dalam bab singa tu kan kita kata yang orang yang berani kan. Okey. Betul lah hak tu budaya Arab. Tapi hak Melayu kita sebenarnya apa benda? Siapa dia yang ada jawapan dia tolong tulis kat ruangan komen. Tak apalah, kita ambil hak Arab tu tak. Kan? Kita ada kawan kita ni, dia berani. So keberanian dia tu itulah al-makna ni. Yang kita nak cover pada orang, kita nak royak pada orang. Okey? Maka kita pun guna cara apa? Okey, baik. Dia ada berapa cara? Okey. Dia ada contoh satu. Dia ada cara perumpamaan. Yang kita sebutkan dia sebagai tashbih. Dia ada cara perumpamaan. Kita tashbih. Kita samakan ni dengan kawan kita hak berani ni dengan satu entiti lain yang memang dia tu memang terkenal dengan sifat keberanian dia. Okey? Kita guna tashbih. Ataupun kita guna isti'arah.
Isti'arah ni kan dia asal daripada tasbih. Tapi dalam ayat tu kita buang salah satu daripada sama ada musyabbah ataupun musyabbah. Jadi kita akan belajar isti'arah tu kejap-kejap lepas ni. Ataupun kita guna majas mursal. Majas mursal. Okey. Majas mursal majas mursal ni dia ada alaqah dia kan. Hubungan di antara makna asal dengan makna yang kita maksudkan tu dia ada banyak hubungan. Dia ada banyak hubungan. Dia panggil alaqah. Sehingga kan ada sebahagian ulama tu dia kumpul sampai dekat-dekat 50 dia punya alaqah. Tapi hak masyhurnya ada beberapa je. Okey. Yang tu boleh rujuk dalam kitab apa? Apa nama kitab tu, tapi karangan At-Taftazani. Tak apalah. Tu majas mursal. Lepas tu ada orang yang guna kinayah. Kinayah contohnya. Kinayah ni bahasa kiasan lah. Tu turut. Dia ada banyak tapi kita pilih salah satu daripada tu untuk kita sampaikan makna. Lepas tu pula kita pilih turut tu, dia pula wadih, wuduh, jelas nak menunjukkan ke atas makna yang kita nak sampaikan tadi. Sebab itulah apabila sekarang ni kawan kita ni seorang yang berani, maka kita pun nak kabullah pada kawan kita hak lahir yang beraninya kawan kita ni, Muhammad ni beraninya dia ni, kita pun buat mari tasbih. Kita pun kata okey, Muhammad kal asad, ataupun kita kata Muhammad asad, ataupun kita kata zamili hadza asad contohnya. Tu tasbih belaka tu. Tapi dia dalam bentuk-bentuk yang berbeza-beza. Tasbih tapi bentuk-bentuk dia berbeza-beza. Ada yang dimni, ada yang kita buang adah dan sebagainya. Ada. Tapi kita kata asad, macam singa maksud dia ada. Maka kita dah guna tasbih. So kita dah irad al-makna tu, as-syaja'ah tu, bitariqit tasbih, dengan cara tasbih tu, wahwa wadih, maknanya lafaz kita tu wadih, yadullu alal makna tu, maka itulah kita telah menggunakan ilmu bayan. Orang yang dengar tu dia tahu, dia jelas. Bila kita kata, oh Muhammad ni kan adalah singa, kita kata, oh dia pun tahu, oh bukan dia, oh Muhammad ni nama binatang ke singa? Tidak, tahu, oh Muhammad ni adalah seorang yang berani. Tu wuduh dalalah. Maka kalau yang tu ada, maka itulah dia ilmu bayan. Nampak? Kita tengok orang comel kan, orang comel, dia semua tahu bahawa comel ni adalah ditasbihkan seperti bulan. Okey. Tak. Macam dalam lagu Piramli kan, cerita apa penarik beca kan. Penarik beca. Piramli nyanyi tengah malam kan. Okey, waktu tu malam tapi filem zaman tu nampak macam siang hari. Boleh tengok dalam YouTube. Okey. Dia apa? Dia nyanyi dia tengok ke bulan, kata dia masa tu dia merindui Azizah, tak? Dia kata engkau laksana bulan, tak? Malah suara tak sedap nyanyi tak pandai. Engkau laksana bulan. Engkau tu siapa? Engkau tu Azizah lah, awet dia tu. Okey. Dia umpamakan Azizah tu laksana. Laksana tu ada tu tasbih kan tu. Laksana kan tu ada tu tasbih. Maknanya kaf lah, al-kaf. Seperti dah engkau laksana bulan, engkau tu musyabbah. Bulan tu musyabbah bih. Laksana tu ada tu tasbih. Ada wajhus syabah dia tak sebut, tapi walaupun tak sebut memang kita faham dah. Apabila seseorang perempuan itu diumpamakan seperti bulan, maka dia adalah comel. Maka ayat engkau laksana bulan yang Piramli nyanyi itu, itulah dia ilmu bayan, iaitu tasbih. Dia guna tariqah tasbih tu, biturukil mukhtalifah, dia guna tasbih. Maksud dianya, maknanya tu dia nak sampaikan, nak bagi tahu bahawa Azizah ni comel, sangat comel. Macam kita tengok bulan kan, masya-Allah comelnya, bulan purnama kan. Dan benda tu jelas. Boleh? Okey, baik. Kita ada 4 minit lagi. Saya nak perhabis ayat bawah tu, wa dalalatul lafzi imma ala ma wudi'alahu au ala ghairihi. Okey. Sekarang ni kan kita nak faham sini, ma tu balik mana, lepas tu hi tu balik mana dah dulu dah. Okey, tengok dah. Apabila kita kata wa dalalatul lafzi, dalalatul lafzi. Okey, apa maksud dalalatul lafzi? Maksudnya nak fahamnya maknanya lafaz itu menunjukkan ke atas makna tu. Lafaz kan, bila sebut lafaz dia ada makna. Lafaz dia mesti ada makna. Okey.
So dalalatul lafzi, lafaz tu dia menunjukkan atas makna. Mana dalalatul lafzi alal makna tu. Ya. So dalalatul lafzi ala makna ni dia kata imma ala ma wudi alahu. So maknanya dalalatul lafzi yang pertama ialah ala ma wudi alahu. Ma tu ialah al makna. Okey? Tanda molek. Ma tu adalah al makna. Dalalatul lafzi yang pertama ala ma wudi alahu ai alal makna allazi wudi'a al-lafzu lahu ay lil makna. Okey. Saya ulang balik nah. Okey, ni tanda molek dah pelajar-pelajar kita bagi faham molek tengok ni. Bila kita baca kitab ni kan kita kena tahu dhamir ni balik mana, kalau dia ada apa ni naib fa'il dia balik mana. Okey. So wadalalatul lafzi okey, imma ala ma wudi'a lahu aw ala ghairihi ni dia pecah dua. Satu dalalatul lafzi ala ma wudi'a lahu. Apa maksud ma wudi'a lahu? Ma tu ialah al-makna. Okey, wudi'a allazi wudi'a. Wudi'a apa? Dalam wudi'a tu ada dhamir huwa yang balik kepada al-lafzu. Lahu, hu tu balik kepada ma tu iaitu makna. Iaitu lafaz ni dia menunjukkan di atas makna yang lafaz itu diciptakan untuk makna tersebut. Orang Arab bila dia sebut lafaz tu memang lafaz tu mengandungi makna yang mana makna itu diciptakan untuk lafaz tu. Asalnya. Itu satu. Ataupun dalalatul lafzi ala ghairihi ay ala ghairi ma wudi alahu. Hu tu balik kepada apa ni ma wudi alahu. Apa ni perkataan-perkataan tu ma wudi alahu. Tiga patah perkataan tu. So ala ghairihi ay ala ghairi ma wudi alahu. Jadi ringkas ceritanya lafaz ni sama ada dia menunjukkan kepada makna kita kata apa? Untuk mudah faham makna asal hak yang orang ciptakan makna tu lah hak dalam kamu tu, ataupun dia menunjuk kepada makna lain yang bukan makna dia yang sebenar, makna dia yang asal. Gitu. Boleh? Tu dalalatul lafzi. Jadi apabila kita menyebut mana-mana lafaz, maka lafaz itu akan membawa makna. Makna tu kata Al-Qazwini dia ada dua je. Sama ada makna tu dia makna asal dari segi logah dia dalam kamus lagi, ataupun makna tu adalah makna yang apa? Ala ghairihi, yang selain daripada makna asal tu. Sini kita nampak dah kan. Inilah dia hakikah dengan macam tu. Sinilah dia duduk sini. Maknanya apabila kalimah itu kita guna untuk makna dia yang asal. Contoh, kita kata ra'aitu asadan. Ra'aitu asadan. Aku tengok singa. Masa kita sebut singa tu, memang kita maksudkan yang singa tu adalah singa betul tu lah. Orang duduk dekat zoo tu. Okay, zoo Kemaman. Zoo Kemaman ada singa tak? Ada kan? Dekat zoo tu kan? Okey. Maka pada masa tu dia panggil dalalatul lafzi ala ma wudi'a lahu. Lafaz itu menunjukkan kepada makna apa singa tu, yang mana singa tu wudi'a al-lafzu, lafaz al-asad tu memang diletakkan, dia diciptakan dia tu untuk lahu, untuk makna singa tu. Dari segi bahasa asalnya dia sebut asadun, singa. Dia memang asadun tu dia letak dah untuk hayawan muftaris tu. As-sabu' tu dia panggil as-sabu'ul makhsus. Maknanya hayawan al-muftaris al-ma'ruf tu. Okey, itu singa tu lah. Okey. Boleh. Baik. Kemudian satu lagi, kita sebut singa tapi kita tidak maksudkan singa tu, kita maksudkan benda lain. Benda lain yang ghairihi, ghairi ma wudi'a lahu. Maka contohnya kita sebut singa tapi maksudnya seorang lelaki yang berani. Maka yang tu dalalatul lafzi ala ghairi ma wudi'a lahu. Maka waktu yang majaz tu, yang mula-mula tu ma wudi'a lahu tu, ala ma wudi'a lahu, waktu hakikah. Nampak? Boleh Okey, kita bagi crystal clear dulu kau ni yang dua bagi ni dulu. Dua bagi. Okey. Boleh dah, saya rasa jelas dah insya-Allah. Pelajar-pelajar kita dah terutamanya. Okey. Nak faham ta'arif dan juga maksud Qazwini situ. Okey. Ala ma wudi'a lahu dengan ala ghairihi. Okey. Baik. Lepas tu saya tak mau baca. Okey, nak baca hak ni saya nak pergi teruslah belakang ni selalu. Okey.
Dan luzum ni dia benda-benda mantiki, dia benda falsafi, benda falsafi. Okey, sini ni ayat ni kan. Ni. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ni. Okey, 6 baris ni, okey, saya boleh baca ni tapi saya nak bagi kesimpulan tu. Dia kata apa ni? ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع فهو له مجاز وإلا فهو كناية ثم المجاز منه الاستعارة وهي ما تبتنى على التشبيه فيتعين التعرض له فانحصر المقصود في التشبيه والمجاز والكناية وقدم التشبيه على المجاز لما ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على التشبيه وقدم المجاز لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكلي. Panjang tu kan. Cuma ambil hak ni ya, ni yang penting. Habis sini. Okey. Ni penting. Dalam perenggan ni nak covernya lepas tu cerita panjang tu, okey. Fan hasarul maksud saja. Fit tashbih wal majaz wal kinayah. So maksud dia ni inhasara ni apa kita kata apa ni apa terjemahan tepat dia, inhasara ni asal dia apa ni terkepung lah. Inhasara maknanya apa, tak lagi kalimah dia. Dia hanya khususlah kita katanya kepada terangkum. Okey, pada sahabat ni, terima kasih. Dia terangkum, boleh. Dia terangkum maksud tu dalam 3 benda ni je. Dia duk main dengan dia duk fokus pada 3 benda ni je. Dia apa ni libatkan 3 ni je. Apa dia? Tashbih, majaz dengan kinayah. Itulah ilmu bayan. Dia ada tashbih, dia ada majaz, dia ada kinayah. Majaz tu pula dia ada apa ni isti'arah dan dia ada majaz mursal. Maka dia akan jadi apa? Kalau majaz tu kita pecah 2, tak. Lepas tu campur dengan tashbih, campur dengan kinayah, maka dia jadi pak. Maka itulah dia pak beradik. Pak beradik ilmu bayan. Okay. Ingat sampai bila-bila. Benda ni tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Bila orang kata ilmu bayan, dia pak beradik ni. Mula-mula dia akan sebut tashbih dulu. Lepas tu hak yang asal. Tashbih dulu. Daripada tashbih tu dia akan pergi kepada isti'arah. Sebab apa? Sebab isti'arah ni memang dia asal daripada tashbih. Tak ada tashbih, tak ada isti'arah. Sebab kita tahu dah yang isti'arah tu memang dia buang salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah kan. Maka dia pun jadi isti'arah. So ada tashbih, ada isti'arah. Tak ada tashbih, tak ada isti'arah. Nampak? Okey. So isti'arah tu adalah bahagian pertama majaz. Okey, majaz. Dan majaz ni ada sebahagian lagi. Jadi nombor 3 lah kan. Tashbih, isti'arah. Selagi majaz mursal. So kenapa? Saya cerita selalu. Kenapa majaz tu ada isti'arah majaz mursal? Sebab dalam bab majaz ni, dia melihat hubungan di antara makna sebenar dengan makna majazi tu. So hubungan tu, al-alaqah tu dia ada 2. Satu, al-musyabahah. Kalau alaqah tu musyabahah, maka dia isti'arah. Sebab isti'arah dia mari daripada tashbih. Al-musyabahah ni persamaan kan. Tashbih tu dia alaqah dia tu musyabahah. Di antara musyabah dengan musyabah. So bila kita buang salah satu daripada musyabah ataupun musyabah bih, maka dia akan jadi isti'arah. Dia duduk di dalam bilik majaz. Dia alaqah dia hanya satu saja, al-musyabahah. Sebab dia ni adalah jelmaan ataupun mari daripada tashbih. Tapi selagi adalah majaz mursal. Majaz mursal ni dia banyak alaqah dia. Alaqah dia ada yang juz'iyah, ada yang kulliyah, ada yang sababiyah, ada musabbabiyah, ada macam-macam. Iktibari makana, iktibari ma yakuna. Sebab dia ni banyak, maka dia panggil mursal. Mursal ni makna dia apa? Arsala yursilu ni dia mari dengan makna lepah. Kita itlaq, mutlak, lepah. Bila lepah tu dia banyak. Bila banyak tu yang sampai setengah ulama tu dia hitung-hitung, ada yang sampai 50. Puluh-puluh lah. Kata sampai 50. Tapi hak masyhurnya hak malik kita duduk belajar di sekolah tu lah. Tingkat STAM, diploma, apa yang saya sebut tadi tu sebahagian lah. Dia ada dalam 9 ke 10 je. Biasa hak tu lah yang kita fokus. Okey. Tapi kenapa dia panggil mursal? Sebab dia bukannya musyabahah, tapi dia umum. Dia lepas. So dia ada banyak. Bahkan mungkin dengan perkembangan bahasa tu mungkin dia akan bertambah lagi. Dan memang betul pun. Zaman dulu dia ada berapa je yang ulama-ulama sebut di zaman-zaman kurun-kurun yang awal. Tapi kurun-kurun kemudian tu ulama tambah-tambah lagi. Sebab tu dia panggil
Musa. Lepas tu last sekali dia adalah kinayah. So dia 4 beradik. Boleh? Dia 4 beradik. Boleh tak? Okey. Kalau faham yang tu, cukuplah. Setakat tu malam ni kita dah lebih 7 minit dah. Setelah kita ni sejam je. Tapi kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Ustaz Fakhrul sebut ayam jalak. Betul ni? Apa munasabah dia ni? Tak ingat dia. Betul. Masya Allah. Apa ni Ustaz Salman kita. Inhasara tu tersakat tersakat. Sakat tu lah maknanya. Inhasara. Itu kan maksud Ustaz Salman. Boleh okay? Inhasara maksud bitashbih wal majas wal kinayah. Tak, maksud tu sakat. Tasbih, majas, kinayah. Tak, boleh? Okey. Tak ingat ni. Ayam jalak tu benda munasabah Ustaz Fakhrul tadi. Okey. Ini contoh yang Ustaz Zaki sebut. Takat ku'unnas isuk dalilun ala kasratit takhfidah fil bain. Walah. Dia diguna takat ku tu maka dia sebab kalimah tu tidak fasih, maka situ tu nilai ayat tu dari segi balaghahnya kuranglah. Betul lah orang yang belajar dia faham. Tapi cuba kita sebut ayat tu orang kampung, takat ku'innas contohnya. Orang mungkin dia tidak faham. Maka kita telah amali satu perkataan yang kalimah yang gharibah, maka dia memberi kesan kepada ayat itu menyebabkan dia tidak fasih, maka dia tak sapalah kriteria balaghah itu tak sepenuhnya lah. Okey, so saya rasa cukup setakat tu malam ni. Okey. Apa ni? Ayam jalak kinayah orang berani. Okey. Betul Ustaz. Okey. Okey, baik. So saya rasa cukuplah setakat tu malam ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung masuk kepada Al-Qawlu Fit Tashbih. Saya akan masuk pada Al-Qawlu Fit Tashbih. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita tutup kelas kita malam ni. Dan terima kasih dah semua kepada pelajar-pelajar dan juga sahabat-sahabat yang online malam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita dan menjadikan keberadaan kita malam ni dalam majlis ilmu lah, dan kita akan dapat manfaat daripadanya di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.